العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli-ahli keluarga kami sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah taufik dan hidayah-Mu, permudahkanlah segala urusan kami, murahkan rezeki kami dan kurniakan kami keluarga yang bahagia. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas segala kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis kursus pengurusan organisasi 2.0 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu. Justeru, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk dan hidayah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga dan masyarakat serta negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Zuhairi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Duduk sekawan gadis jelita, buat sentapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta madah ucapan kata aluan. Tanpa membuang masa, dijemput yang dihormati Dr. Iskandar bin Yahya, Penasihat 1 Pematra sesi 2022-2023 bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis kita Nurul Aiman dan juga Syed Ukil. Pertama sekali yang berusaha Puan Wan Mazlina Wan Masyur, Penolong Daftar Kanan dan juga Ketua Unit Pengurusan Bakat dan Anugerah, barisan-barisan MT Pematra, Esko Pematra dan semua ahli barisan MT dan Esko kelab-kelab di Fakulti Kedudukan dan Alam Bina. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam program khusus pengurusan organisasi 2.0 ataupun KPO. Jadi di sini saya ingin mengucapkan ribuan syabas dan terima kasih kepada Pematra kerana untuk kali keduanya dapat menganjurkan satu program yang bagi saya amat bermanfaat kepada semua para pelajar dan juga kelab-kelab persatuan di FKAB. Seperti yang kita maklum dalam universiti ini, kita sentiasa akan aktif dalam bersosial, dalam kelab, dalam persatuan, dan bagi saya bagus kalau kita ada sesuatu yang kita dapat support semua pelajar bagi meningkatkan kemahiran kesedaran supaya bila kita menguruskan organisasi itu semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kita sangat-sangat bertuah saya rasa FKAB kerana HEP UKM menyokong kita punya program ini, dan untuk pagi ini kita ada slot yang pertama sekali oleh Puan Wan Mazlina. Okey, seperti yang kita maklum Puan Mazlina ni ialah ketua unit untuk yang menguruskan iStar lah. Yang iStar ni yang bagi saya untuk pelajar sangat-sangat penting. Jadi kita beruntung beliau dapat bersama-sama dengan kita. So sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Puan Wan Mazlina kerana meluangkan masa. Okey, untuk slot yang pertama ada, yang petang kita ada protokol dan tata cara, dan esok kita ada sambung lagi pengurusan kewangan pelajar. Kemudian kita ada kepimpinan pelajar, pengurusan organisasi slot kelima. Dan kita juga buat kelainan pada sesi kali ini di mana kita buat sesi face to face pada hari yang terakhir, iaitu kita akan anjurkan pada 22 Oktober insya-Allah, di mana kita akan buat majlis perasmian penutup lah, dan kita akan jemput semua kita punya penceramah untuk menjayakan majlis kita. Jadi harapan saya untuk semua yang dah hadir pada hari ini untuk sama-sama menjayakan, sama-sama ambil peluang untuk bertanya, untuk menimba ilmu dan merakamlah semua benda yang penting ya, supaya kita nanti balik dengan kelab masing-masing dapat menjalankan
program dan menguruskan organisasi dengan baik. So di sini saya lihat ada macam hampir 50 orang. So saya harap akan bertambah lah, bukannya berkurang lah, okay, dalam kita punya KPO tu nanti. Jadi itu sajalah daripada saya. Syabas sekali lagi kepada Pematra dan siapa dia punya ketua program ni yang menjayakan KPO, dan all the best to you all. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Dihormati Dr. Iskandar bin Yahya atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Kini, sukacita saya ingin menjemput Puan Wan Mazlina binti Wan Mashhur selaku penceramah bagi slot pertama KPO 2.0 iaitu pengurusan AISTA. Untuk makluman peserta sekalian, Puan Wan Mazlina merupakan pegawai penyelidik sosial kanan, Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM dan merupakan Ketua Unit Pengurusan Bakat dan Anugerah HEP UKM. Jadi, beliau merupakan antara pegawai yang menguruskan AISTA ini. Puan Wan Mazlina dah ada bersama kita. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum Jadi, semua. tanpa melengahkan Salam Puan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Wan Mazlina untuk meneruskan slot pertama pada hari ini. Mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua kepimpinan baru Pematra, dan rasanya ada kelab-kelab yang lain juga di bawah FCAP kan. Dan saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada Dr. Iskandar selaku penasihat dan selaku PDH HEPA di FKAB. Dan saya ucapkan juga tahniah kepada semua kepimpinan baru bagi sesi 2022-2023. Semoga semuanya boleh menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Okey. Biasanya memang saya diminta oleh kepimpinan pelajar yang baru untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan pengurusan AISTA atau nama panjang bagi sistem ni sistem integrasi bakat aktiviti dan resume pelajar, ya. Namanya panjang tapi rasanya lebih sinonim dengan pelajar-pelajar sebagai AISTA saja. Rasanya ramai yang tak ingat pun nama panjang kan. Okey. Saya share slide ya. Boleh nampak ke slide ni? Boleh Puan. Boleh, Ya. boleh. Okey, untuk yang pertama kalinya sebelum saya pergi kepada AISTA itu sendiri, saya ingin menggalakkan ataupun memaklumkan kepada semua pelajar yang akan menganjurkan program agar melihat kepada garis panduan kepada program yang berimpak. Rasanya ada yang tahu tak kat mana boleh lihat garis panduan ni? Pernah tengok tak? Macam tak je. Tak ada ya? Okey, sebenarnya ada tau. Garis panduan ni ada dalam surat kelulusan program. Itulah dekat sini kalau boleh saya tahu berapa ramai yang dah pernah membuat permohonan dalam AISTA. Ramai tak? Tak pasti ya? Ramai Puan, ramai Puan. Ramai ya. Sebab saya dah tak nampak dah bila saya share slide ni. Berapa ramai yang ni ya. Jadi kadang ramai tu rasanya tak ada dah susah sangat saya nak terangkan kan berkaitan dengan pengisian AISTA ni. Sebab masing-masing dah biasa menggunakan AISTA. Dan untuk pemakluman,
Bagi program berimpak di bawah HEP UKM, kami menggariskan kepada beberapa kriteria, iaitu ada 6 di sini. Saya tak akan pergi secara detail lah kepada kriteria ni, dan bagi yang pertama lebih kepada inovasi dan kreatif. Dan yang kedua, kesan kepada universiti, masyarakat dan negara. Ini impaklah kepada universiti, masyarakat dan negara. Yang ketiga, mempunyai elemen kesukarelawanan dan keusahawanan. Yang keempat, beridentitikan perpaduan kaum dan hubungan antarabangsa. Ini memang kami menggalakkan kepada semua program dalam program pelajar agar melibatkan semua kaum dan etnik. Dan juga kalau ada pelajar dari negara lain, boleh libat samalah mereka untuk dalam program-program yang diadakan. Dan seterusnya, keterlibatan rakan strategi, industri dan masyarakat. Ini lebih kepada perhubungan pintar, networking ya. Dan rasanya program-program pelajar ni memang ada melibatkan rakan strategi masing-masing lah. Kadang fakulti-fakulti ni memang dia dah ada dah kan, dah identify rakan industri ya, komuniti dan juga individu-individu yang boleh terlibat sama dalam menyumbang kemahiran dan juga mungkin bukan saja modal ya, ataupun dana, tapi lebih kepada kemahiran individu terbabit. Dan yang terakhir, meningkatkan kebolepasaran pelajar. Ini lebih kepada output lah untuk di akhirnya kami ataupun pihak universiti juga berhasrat agar melalui program ataupun beraktiviti dan berorganisasi oleh pelajar akan meningkatkan kemahiran insaniah masing-masing dan boleh memupuk semangat lebih kepada kerjasama ya dalam satu-satu organisasi dan program. Kalau lihat kat sini pun saya ada paparkan jugalah program-program yang pernah diadakan oleh pelajar yang lepas lah. Dua program ni macam jalur gemilang pensel terbesar dan jalur gemilang terpanjang di tembok besar Cina ni pernah dianjurkan oleh pelajar UKM dan masuk dan direkodkan dalam Malaysia Book of Record ya. Dan juga pada tahun lepas program penggerak pendaulat Borneo 4.0 telah dinobatkan sebagai dalam McJennet Prize, penerima honorable mention ya. Dan biasanya untuk McJennet Prize ni dia lihat kepada program yang ada bersambunglah, ada flagship program. Dia bukan hanya setahun tapi mungkin lebih daripada 2-3 tahun. Jadi ada kesinambungan dari satu program ke pada tahun-tahun yang berikutnya. Dan memang pada tahun lepas saya ada juga mencadangkan 2 program. Biasanya kami di sini lah, di UKM ni dicadangkan, perlu mencadangkan 2 program lah ya untuk menangi McJennet Prize ni. Dan memang sukar juga bagi tahun lepas kerana kebanyakan program diadakan dalam talian ya. Dan harapnya untuk tahun-tahun berikutnya mungkin dalam kalangan pelajar di fakulti pun boleh mengadakan atau menganjurkan program yang melibatkan komuniti atau masyarakat dalam bentuk menyumbang ilmu ya, perkembangan ilmu lah kepada masyarakat di luar sana. Fakulti ni biasa di banyak kemahiran kan, terutama dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina ni. Mungkin boleh fikirkan satu program lah yang boleh dijadikan flagship bagi fakulti itu sendiri ya. Mungkin ada kan, nanti bolehlah lepas ni para pemimpin yang baru ni membuat perancangan untuk mengadakan program ya. Okey. Yang seterusnya selain daripada program berimpak,
Dan saya yakin dan pasti bahawa saudara-saudari semua pun pernah dengar kan tentang naratif baharu UKM, iaitu teras dan ada prakasanya di situ. Dan di bawah HEP sendiri ada terlibat sebagai ketua peneraju di bawah Prakasa Watan dan kami terlibat sebagai dalam jati diri dan patriotism ya. Program-program ni biasanya bagi data atau maklumat ni saya ambil daripada Aistar ya. Jadi keseluruhan program yang didaftarkan oleh pelajar ni ada menyumbang dalam prakasa di bawah naratif baharu UKM ni. Dia bukan saja Watan tapi ada juga di bawah yang lain, contohnya holistik dan juga prihatin ya. Jadi data-data ni menyumbang kepada KPI jugalah ya universiti. Okey, saya pergi ke Aistar ya. Untuk makluman, fungsi utama Aistar adalah untuk mendaftarkan atau merekodkan semua pelibatan pelajar dalam program sama ada menganjurkan atau menyertai program dalam dan luar negara sama ada berkredit atau tidak berkredit ya. Bagi pelajar, dia bukan hanya terikat kepada pelajar prasiswazah tetapi juga pelajar siswazah ya. Dan ada juga pelajar eksekutif dan juga asasi pintar. Boleh juga mendaftarkan aktiviti mereka dalam Aistar. Jadi ianya meluaslah penggunaannya oleh semua pelajar UKM ya. Dan selain itu, selain permohonan kelulusan program, laporan aktiviti juga direkodkan dalam Aistar. Kalau dahulu cuma hantar hard copy ya, dan sekarang ni tiada lagi hard copy, semuanya perlu dalam Aistar direkodkan. Tapi ada juga pelajar yang tanya saya ataupun email nak hantar laporan kat mana. Harapnya lepas ni tak adalah yang bertanya sebab semuanya perlu dihantar di dalam Aistar. Termasuk pembatalan ya, pembatalan aktiviti yang telah mendapat kelulusan perlu dibatalkan menerusi Aistar. Okey, selain itu pendaftaran persatuan atau kelab dan juga badan uniform juga direkodkan dalam Aistar. Bagi pematra ya, bagi sesi ni kalau lihat di dashboard masing-masing masih belum ada lagi ya untuk pendaftaran persatuan atau kelab. Itu kerana sesi yang baru belum bermula, nanti bulan 10 nanti baru dia akan aktif atau pelajar boleh semak di dashboard masing-masing sama ada ada dipaparkan ya, ada direkodkan, telah direkodkan lah oleh pihak kami di HEP ni. Jadi tanggungjawab masing-masing lah untuk lihat di skrin masing-masing ya. Dan tapi namun begitu walaupun sesi belum bermula, bagi permohonan program boleh dilakukan ya. Cuma tukar je masa kategori pemilihan kategori persatuan atau kelab. Dan pelajar perlu tukarlah kat situ sesi dan juga semester pada tahun hadapan. Okey, jadi baru boleh buat permohonan di dalam Aistar. Okey, untuk fungsi yang berikutnya, dalam Aistar ni dia ada satu kursus di bawah Pusat Citra, ditawarkan oleh Pusat Citra, iaitu kursus kemahiran insaniah LMCK 2922. Namun begitu saya tak tahulah kalau di FCAT sendiri ada mewajibkan atau tak kursus ni untuk pelajar, semua pelajar lah. Sebab dulu memang dia terletak di bawah kursus wajib tapi sekarang ni dah jadi elektif ya. Dan mungkin ada yang tak perlu lagi mengambil untuk kursus kemahiran insaniah ni. Okey. Seterusnya e-resume, semua program atau pelibatan pelajar akan dipaparkan dalam resume. Masing-masing di skrin pelajar ada menu resume, boleh lihat kat situ lah ya. Dan yang berikutnya SPPU, Sistem Penilaian Prestasi Universiti, ini lebih kepada kaki tangan lah. Kaki tangan yang didaftarkan untuk terlibat dalam program di pelajar akan ada juga ditarik ke dalam sistem SPPU.
Seterusnya kalender Aista, yang ni kalau pelajar ada install ya, download MyUKM dalam aplikasi MyUKM dalam handphone masing-masing ya. Boleh lihat kat situ ada kalender Aista khas ya, kalender khas. Berkaitan dengan Aista, selepas mendapat kelulusan je, dia terus akan masuk ke dalam kalender ni ya. Dan boleh semaklah bagi program-program yang akan berlaku di dalam UKM ni. Okey, seterusnya kecemerlangan pelajar. Yang ni pada tahun 2020, kalau silap saya bulan 3 ya, baru dirancangkan penggunaan kecemerlangan pelajar. Yang ni nanti saya akan sentuh sikit lah berkaitan dengan kecemerlangan pelajar untuk slide berikutnya. Next adalah pencalonan anugerah dampingan universiti. Yang ni modul yang terkini lah, yang baru diguna pakai pada tahun ini, dan ini pun saya akan sentuh nanti di dalam slide saya berikutnya. Laporan teknik ni masih dalam pembinaan, dan yang terkini e-merit untuk permohonan penginapan di kolej dan juga e-preno di bawah UKM JSMAT untuk merekodkan pelajar-pelajar yang terlibat dalam keusahawanan. Jadi fungsi di dalam Aista ni memang banyak. Dia bukannya hanya terikat dengan satu saja permohonan kelulusan program dalam dan luar negara, tetapi juga merangkumi pelbagai ya kat sini. Dia macam satu sistem, tapi dia ada sistem-sistem lain di bawahnya. Dia banyaklah kat dalam tu. Cuma jadi memudahkan pelajar hanya log masuk menggunakan satu ID dan juga satu page ya dalam ni, jadi semua boleh capai. Di banyak modul kat dalam tu ya. Okey. Seterusnya dalam sistem ni Aista dia integrasi dengan sistem maklumat universiti yang lain, sebab tu dia nama Aista tu sendiri integrasi ya. Sistem integrasi dia berhubung dengan sistem-sistem yang lain di dalam UKM ni. Contohnya tu ada di SMP. Kalau sistem maklumat pelajar, sekiranya pelajar kalau tengok ya, untuk mohon tu guna ID pelajar, dan juga sekiranya memasukkan ID pelajar nombor matrik ya, key in dia nombor matrik di struktur organisasi, dia automatik tarik daripada SMP maklumat pelajar tu. Kalau tengok di dalam kertas kerja tu semua maklumat ada kan. Contohnya kat situ nama, fakulti, nombor matrik, tahun berapa, alamat email dan juga nombor handphone. Semua ada ditarik masuk ke dalam kertas kerja. Jadi diharap pelajar akan sentiasa mengemaskinilah maklumat, terutamanya email dan juga nombor telefon. Kerana biasanya kami pun di sini HEP ni selalu lihat jugalah kalau ada nak semak kertas kerja ataupun permohonan pelajar tu, kami akan cek dalam dalam kertas kerja alamat email ataupun nombor handphone pelajar yang terkini ya. Selain itu sistem SMK atau sistem maklumat kaki tangan. Yang ni adalah bila pelajar mengisi dalam Aista kan ada diminta nombor pekerja UKM PER ya, nombor pekerja staff ya, penasihat, sama ada penasihat dalam kalangan kaki tangan akademik ataupun juga bukan akademik. Kejap, ada gangguan kejap ya. Okey. Kaki tangan akademik dan juga non-akademik akan ditarik dari sistem SMK. Dan seterusnya sistem pengurusan ke luar negara SPKLN, ni lebih kepada permohonan pelajar ke luar negara. Jadi dia akan menggunakan dua sistem, iaitu sistem Aista dan juga bila saya klik Pak Aku je, biasanya dia akan pergi ke sistem SPKLN, akan auto-generate nombor kelulusan LN ya. Dan semua pengurusan ataupun urusan berkaitan dengan kelulusan ke luar negara ni
ada part di mana yang pelajar tidak boleh lihat dalam timeline di dalam iStar, ianya hanya berlaku di dalam sistem SPKLN. Okey, seterusnya e-college, ini bagi pelajar ataupun permohonan di bawah kategori college lah yang akan ambil maklumat college yang telah didaftarkan oleh pelajar pada semester semasa ya. Dan seterusnya e-spell, ini e-spell ataupun urus bakat ya, sistem latihan kaki tangan. Namun bukan hanya kaki tangan, maklumat kaki tangan direkodkan, latihan ataupun pelajar yang menyertai mana-mana program, contoh kursus ke seminar persidangan yang dianjurkan oleh mana-mana pusat tanggungjawab, contoh fakulti lah FCAP ya, fakulti FCAP. Ada menganjurkan program dan pelajar hanya terlibat sebagai peserta saja, dan staf di fakulti boleh mendaftarkan pelajar yang terlibat tu di dalam sistem SPEL ataupun urus bakat. Okey. Dan yang berikutnya SMPU ni sistem maklumat penyelidikan universiti di bawah kategori, ada satu dalam iStar kategori penyelidikan, mana-mana pelajar yang direkodkan sebagai penyelidik bersama ya di dalam sistem SMPU akan maklumatnya akan ditarik ke dalam iStar apabila pelajar memilih kategori penyelidikan. Okey, untuk yang berikutnya SPPU dan kenaikan pangkat ya. Ini lebih kepada staf lah kaki tangan. Sekiranya dilantik ataupun didaftarkan di dalam iStar sebagai penasihat persatuan, penasihat kelab, pegawai kehormat pada uniform, penasihat bersama, fellow pemantau, fellow penasihat, penyelia aktiviti, penceramah program, pegawai pengiring, penilai ataupun pensyarah penilai dalam kursus kemahiran insaniah, dan juga penasihat kecemerlangan pelajar. Semuanya akan ditarik masuk. Satu, kalau lihat bila pelajar isi permohonan yang mempunyai slot forum ataupun penceramah ya, pihak kami di HEP ni selalu akan komen kalau tiada borang biodata penceramah, kami minta untuk diisi borang tersebut kerana maklumat-maklumat ni akan digunakan atau ditarik ke dalam sistem yang lain lah ya. Okey, harap semuanya faham ya. Tak ada suara. Faham. Faham ya? Faham. Okey, itu lebih kepada overview lah berkaitan dengan iStar tu sendiri, sebab mungkin ramai yang tak tak tahu lagi lah yang iStar tu dia macam-macam ada dalam tu ya. Okey, untuk nextnya perkeliling. Yang ni berkaitan dengan permohonan ya, bila perlu memohon dalam iStar. Okey, bagi program dalam negara, biasanya kalau kami di HEP ni selalu cakap kan, mesti lebih 30 hari. Kalau kurang je, mesti auto kan. Automatik sekatan akan disekat permohonan sekiranya kurang 30 hari. Dan juga bagi program keluar negara, sekatan permohonan akan dikenakan bila kurang 90 hari dari tarikh mula program. Jadi kalau dulu lebih kepada program dari tahun 2020 hingga 2021 lah, dan sekarang ni ada sikit kan, lebih kepada program dalam talian kan. Jadi ramai yang kata bila program dalam talian tu dia punya time frame tu singkat. Jadi alasan biasa yang pelajar bagi dan surat justifikasi pun macam tu lah, boleh program secara dalam talian dan perancangan tu macam tak adalah nak perlu macam-macam nak kena diadakan ataupun pengurusan kan. Tetapi sekarang ni untuk sesi akan datang apabila pelajar dah kembali ke kampus, kebanyakan program pun akan berlaku secara fizikal. Dan bila fizikal ni macam-macam urusan ya yang akan pelajar lakukan lah.
bila dalam struktur organisasi tu kan ada pelbagai perjawatan tu kan untuk pelajar dilantik, dan setiap perjawatan tu dia ada tugas-tugas masing-masing lah. Macam sekarang lah buat program ni lah, setiausaha buat surat jemputan ke kan, kemudian ada bendahari dah mula buat anggaran perbelanjaan. Kemudian bila nak dana pemasaran, buat pemasaran dan macam-macam lagi lah nanti. Itu juga akan berlaku lah bila program secara fizikal. Yang ni lebih mencabar lah. Ada pelbagai perkara yang mungkin belum pernah lagi pelajar ada pengalaman dalam tu, akan berlaku pada nantilah bila program secara fizikal. Okey. Nanti saya akan pergi bila tengok kepada borang tu lebih jelas lagi lah nanti untuk setiap satu tu. Okey, untuk program sekiranya kurang ataupun tidak memohon tidak membuat permohonan di dalam iStar, biasanya ianya akan memberi implikasi kepada penggunaan kewangan. Sekiranya mendapat kelulusan kewangan daripada pihak-pihak ataupun pusat-pusat yang ada di dalam UKM ni, termasuk dana yang diterima daripada geran penyelidikan. Kalau tiada surat kelulusan bagi program pelajar je, biasanya bendahari dia akan tolak selagi tiada surat kelulusan. Jadi harap semuanya ambil ingatan lah berkaitan dengan surat kelulusan ataupun permohonan di dalam iStar lah kerana ianya adalah penting bagi semua program pelajar agar boleh direkodkan dalam sistem Okey, ni antara perkeliling yang ada. Kalau tengok kat sini, yang satu ni lebih kepada logo logo rasmi universiti cuma boleh digunakan oleh program-program yang mendapat kelulusan sahaja. Kalau tak boleh tak dibenarkan untuk menggunakan logo rasmi UKM. Dan seterusnya ni semasa PKP dululah tahun 2020 memang HEP sendiri mengeluarkan perkeliling kepada semua pelajar yang mana program boleh diadakan secara dalam talian. Sebabnya bila PKP dulu diisytiharkan pada bulan 3 2020, banyak program yang telah mendapat kelulusan pada masa itu terpaksa dibatalkan dan memang kalau kita tengok nanti saya akan share data lah berkaitan dengan program-program yang telah mendapat kelulusan. Okey, yang ni perkeliling juga berkaitan dengan cara tuntutan bagi program pelajar, tuntutan keuangan yang mendapat dana daripada HEP dan juga dana KMUKM yang mana diuruskan oleh pihak HEP. Dan ini rasanya nanti ada slot dengan bendahari jadi berkaitan dengan keuangan ni saya tak akan sentuh lah. Mungkin boleh diajukan ataupun kumpul soalan dah dengan pihak bendahari nanti. Okey, ni adalah lebih kepada urusan berkaitan dengan iStar. Kalau staff dia ada satu gerbang warga, tapi saya tak pasti kalau bagi pelajar di mana boleh lihat iStar tu sendiri. Mungkin ada satu tempat di dalam SMP ke, ada ikon ke, ataupun kena type juga. Ada tak mana-mana tempat? Portal ke, portal e-pelajar? Ataupun type je iStar. Tapi kalau belajar kita type iStar je dekat Google, so nanti akan keluar and kita boleh login. So kalau belajar pun ada juga gerbang warga ni. Oh, ada juga. Okeylah, kalau macam tu samalah kan. Boleh tengok kat sini. Senanglah dia ada pilihan. Kalau tak ingat link tu dan juga senanglah untuk capaian. Dan untuk panduan
ada di dalam YouTube Siswa Klik UKM Siswa Klik kalau cara untuk mengisi iStar. Kat sini dah ada. Melihatlah nanti dalam YouTube ya. Okay, ni muka depan iStar yang seperti yang saya kata tadi, nanti di dalam dashboard masing-masing akan ada maklumat keahlian persatuan atau kelab bagi sesi yang baru nantilah akan datang 2022-2023. Dekat sini lah, dekat dashboard ni boleh lihat nanti keahlian bagi setiap pelajar yang memegang perjawatannya. Okey. Bagi skrin permohonan baru, kat sini yang menu yang ada, menu aktiviti untuk permohonan kemahiran insaniah bagi pelajar yang memerlukan khusus kredit LMCK 2922, kecemerlangan bagi pelajar yang memenangi apa-apa anugerah pengiktirafan boleh direkodkan, dan juga resume. Yang ni semua menu yang ada di iStar pelajar ya. Okey, dan rasanya semua dah faham kan, dah tahu cara untuk membuat permohonan baru. Klik je dekat box yang warna hijau tu ya, permohonan baru untuk membuat permohonan program yang baru. Dan seperti yang saya kata tadilah, yang kategori aktiviti tu bila persatuan atau kelab sesi tu perlu tukar kat situ type ya. So, sekarang dia auto 2021-2022 kan, dia macam default kat situ. Tapi boleh tukar 2022-2023 semester 1. Kemudian barulah boleh ada dipaparkan maklumat yang telah didaftarkan persatuan masing-masing lah. Okay. Dan kat sini ada pilihan bagi kategori. Sekiranya salah pilih kategorinya, biasa saya akan tak perakukan ya. Dan pelajar perlu membuat permohonan baru dari A to Z lah, kena isi balik ya kalau salah isi. Okay. Ni carta ahli. Dalam iStar pun bahagian bantuan ada carta ahli ni dipaparkan juga ya. Dalam negara dan luar negara, setiap satu kategori tu carta ahli dia ataupun pengesahan tindakan tu memang berbeza-beza. Ada yang memerlukan satu saja pengesah, penasihat saja, ada yang memerlukan 2 pengesahan. Contoh kat sini bagi fakulti ya. Sebab sekarang fakulti kan, semua pelajar adalah milik fakulti masing-masing. Jadi mungkin akan mengadakan atau menganjurkan program di bawah fakulti terlibat sama ya. Dan sebagai pengesah satu, biasanya penasihat lah, penasihat bagi program atau aktiviti akan mengesahkan di dalam iStar. Seterusnya pengesah yang kedua adalah PD HEPA ya, PD HEP, penolong dekan. Tadi kalau di FCAP, Dr. Iskandar lah yang akan mengesahkan sebagai pengesah 2. Dan selain itu, kalau di fakulti ni dia ada khusus ya. Khusus ni pengesah 1 adalah penyelia ataupun pensyarah khusus mengikut set yang didaftarkan di dalam SMP. Kalau dalam SMP tu tiada nama pensyarah mengikut set, kadang-kadang memang tiada ya dalam SMP, fakulti tak daftarkan maklumat pensyarah. Jadi tindakan tidak boleh diambil lah oleh pengesah 1. Ni dah berlaku jugalah, ada beberapa khusus yang tidak didaftarkan maklumat pensyarah khusus ya. Dan harap sebelum hantar ataupun membuat permohonan, pelajar boleh lihat di skrin sendirilah dulu ya, ada tak maklumat pensyarah bagi set khusus yang telah didaftarkan dalam SMP. Kemudian yang pengesah 2 adalah timbalan dekan fakulti ya. Okey, yang lain saya tak sentuh lah untuk kategori yang lain. Begitu juga carta ahli keluar negara, ianya sama, cuma dia berbeza bila diperakukan oleh pegawai. Biasa bila saya klik peraku, ianya akan pergi kepada sistem pengurusan keluar negara ya, untuk tindakan TNC HEPA. Bila TNC HEPA tu klik sokong, okey lah ya, akan generate lah di jana surat biru
untuk dihantar kepada pihak KDN dengan KLN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Surat ni akan dihantar kepada pihak kami untuk dihantar kepada penama-penama lah ya, KDN dan KLN yang terbabit. Dan urusan ataupun penerimaan jawapan daripada KLN dan KDN ni memang agak lama lah ya, untuk mereka membuat semakan. Jadi sebab tu bagi program ke luar negara ni ianya mengambil masa 3 bulan ya, berbanding dalam negara, kerana melibatkan pihak-pihak luar yang akan memberi kelulusan sebelum Naib Chancellor memberi kelulusan ya. Naib Chancellor akan klik di iStar dan kemudian pengarah HEP dia akan maklumkan bahawa program tersebut telah mendapat kelulusan. Jadi dia punya carta ahli tu bezalah dengan program dalam negara. Ini jenis aktiviti di iStar ada 16 semuanya dan bagi setiap program perlu kena pastilah yang mana yang lebih utamalah, jenis aktiviti yang lebih utama. Dan bagi jenis aktiviti yang saya merahkan ni, aktiviti siswa, latihan kursus bengkel, lawatan sambil belajar, penyelidikan dan seminar persidangan ni ianya akan ditarik masuk ke dalam penyata kenaikan Malaysia yang dikeluarkan oleh akademik UKM ya, selain daripada transkrip akademik. Ni kalau nak konvo nantilah, biasa akan ada penyata kelayakan Malaysia bagi setiap pelajar. Okey. Saya share juga dokumen bagi persediaan keperluan keluar negara. Biasa dia akan auto lah ya, auto tarikh itu, tarikh pergi kalau kurang 90 hari tak boleh isi ya, kat sini tak boleh isi, dia akan merah kat situ. Dan dokumen yang paling penting adalah surat tawaran ya, surat pengesahan penerimaan untuk melawati universiti-universiti yang dicadangkanlah oleh pelajar. Ini mesti ada, sama ada dalam bentuk surat rasmi ataupun email ya, email rasmi yang dihantar oleh pihak di sanalah, PIC kat sana. Dan biasanya pelajar perlu memerlukan surat kelulusan ya, bagi program keluar negara. Itu adalah yang paling penting lah. Sebelum pergi mesti dah ada dapat surat kelulusan. Kemudian sebelum pergi perlu membuat pembelian insurans perjalanan dan perubatan, kerana biasanya bila kita berada di luar negara ni kos perubatan tu memang tinggi ya, dan mungkin tidak boleh ataupun memang sukarlah untuk kita ataupun pelajar menampung bagi kos perubatan di sana ya. Okey, selain itu salinan pasport, visa dan tiket penerbangan pergi balik perlu dihantar kepada pihak HEP, kerana kami akan simpan ni ya dalam iStar. Kami akan muat naik maklumat ni ataupun dokumen ni dalam iStar untuk simpanan. Dan sekiranya in case lah berlaku apa-apa yang kejadian yang tidak diingini, kita ada backup lah salinan ya. Sebab dah pernah berlaku juga kecurian pasport visa bila pelajar pergi ke luar negara. Okey, kita tak naklah nanti bila berlaku macam ni tiada salinan yang oleh pelajar sendiri, kebetulan dia tak buat salinan, dan juga pihak universiti pun tiada. Jadi memang sukarlah untuk urusan bawa balik ya pelajar. Okey, seterusnya maklumat perhubungan di kedutaan ni biasanya akan dipaparkan di dalam surat kelulusan yang dikeluarkan oleh pihak KLN, Kementerian Luar Negeri. Okey, justifikasi kenapa kami menghantar surat kepada KDN dan juga KLN, biasanya KDN akan membuat tapisan keselamatan sama ada pelajar ataupun individu warga negara Malaysia yang akan pergi ke luar negara ni, dia punya rekod tu bersih atau tak ya. Kalau tak nanti mungkin akan ditahan di airport ya, tak boleh dibenarkan keluar.
Jadi sebelum membuat pembelian tiket tu harap boleh kena pasti dululah maklumat individu dululah, pelajar yang nak pergi ya ke sana. Dan bagi pihak KLN, mereka ni biasanya akan memberikan maklumat macam tadilah, maklumat perhubungan kedutaan PIC yang berada di pejabat kedutaan di luar negara yang akan pelajar pergi sanalah. Jadi apabila berlaku kejadian yang tidak diingini, boleh menghubungi beliau di dalam talian, dan juga ada juga alamat email dan juga alamat pejabat ya. Dan selain itu biasanya nasihat-nasihat perjalanan pun akan disalurkan oleh pihak kedutaan ataupun pihak Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu mereka juga pihak kedutaan biasanya dia akan cek dululah, dia semak dahulu sama ada negara yang akan dilawati oleh pelajar adalah selamat ya. Kalau tak selamat tu macam dulu berlaku gunung berapi di Filipina. Jadi bila pelajar buat permohonan dekat sana memang tak dibenarkan. Pihak kedutaan dia tak benarkan kerana banyak asap masa tu ya. Dan banyak flight memang menangguhkan penerbangan, dan memang tak dibenarkanlah semua warga negara asing untuk masuk ke negara mereka. Okey, kat sini kalau semua boleh lihat, ini adalah data berkaitan dengan kelulusan program dalam negara. Ini saya tarik sehingga tarikh 24 bulan 9, hari Sabtu yang lepas. Yang mana kalau lihat dekat sini pun program semakin meningkat naik ya. Bagi tahun ini pun dah sebanyak 1,399 program telah mendapat kelulusan. Mungkin lebih lagi sebenarnya, tapi banyak juga yang dah buat pembatalan ya. Lebih daripada ni jumlahnya. Bila yang dah batal tu biasa saya tak akan rekodkan kat sini lah. Dah siap-siap yang rekod ni semua yang bersih lah, data yang bersih. Dan sekiranya ada pindaan tarikh, mungkin dia akan berubah-ubah lah data ni mengikut pindaan ke ataupun batal. Jadi dia takkan statik kat situ lah data-data yang ada ni. Dan kalau tengok kat sini pun bulan Jun memang banyak ya, 200 lebih ya bagi program pelajar. Dan sekarang pun mungkin yang biasa berlaku bulan Oktober, November, Disember itu memang peak hour lah bagi program pelajar yang akan diadakan dalam negara. Dia akan berlaku dan juga banyak berlaku apabila semester sudah bermula. Okey. Ini berbeza dengan program keluar negara. Sekarang ni border pun dah buka ya. Jadi walaupun masa dulu 2021 tu PKP semua kan, tapi tetap ada program yang ataupun pelajar yang pergi ke luar negara. Kalau di FCAT ni dia ada satu khusus khas kan, UDE kan, double degree ya. Jadi kat sini memang adalah pelajar yang pergi ke luar negara, sebab dulu kita tengok syarat yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia yang mana program yang lama lah, program pelajar yang lama ataupun lebih daripada 3 bulan boleh membuat permohonan ke luar negara pada masa PKP dahulu ya. Dia ada syarat-syarat lah dulu, dan juga pelajar perlu isi My Travel Pass pada masa itu, tapi sekarang ni dah tak ada, dan kebanyakan negara pun dah buka sepadan masing-masing pintu negara ya. Dan setakat ni 55 program keluar negara telah pun diluluskan, dan biasanya ianya akan berlaku pada cuti semester. Dia bezalah macam yang tadi kan. Okey. Jadi kita lihat jumlah kelulusan program pelajar di fakulti. Di fakulti ni dia lain sikit dengan yang lain.
kalau saya ambil data pun biasanya dia akan ikut kategori fakulti, PMF, PS tu Persatuan Siswazah dan juga khusus ya. Dia beza-beza kat situ. Dan ada juga penyertaan, tapi penyertaan tu terlampau open, saya tak boleh nak capai lah. Bagi kategori penyertaan. Penyertaan pun memang banyak sebenarnya dari fakulti-fakulti yang menyertai pertandingan persidangan, seminar ya. Okey. Kalau lihat kat sini fakulti FKAB pun dah semakin tinggi kan. Program yang telah diadakan atau mendapat kelulusan ada 72 kat sini ya. Boleh lihatlah fakulti kawan-kawan yang lain tu mungkin berbeza-beza lah kat sini ya. Okey. Ni dashboard penasihat. Sama je, penasihat boleh lihat maklumat yang sama dengan pelajar. Boleh lihat kertas kerja, surat kelulusan, timeline, laporan, semuanya boleh lihat. Sama je ya. Dan juga perjawatan. Okey. Dan penasihat akan membuat tindakan di sini, disahkan, tidak disahkan dan juga perbaiki kertas kerja. Kalau tidak disahkan biasanya pelajar perlu isi semula ya. Sama dengan tidak dipakukan atau tidak diluluskan. Pelajar kena isi semula lah permohonan. Okey, dan juga pemilihan domain, ada 9 domain kat sini, penasihat yang akan membuat pemilihan. Ini contoh surat kelulusan yang ada dalam negara. Memang panjang, yang tadi saya kata garis panduan program berimpak tu memang ada di muka surat belakang ya, surat kelulusan. Muka surat kedua tu, nombor 11, ciri-ciri aktiviti yang berimpak tinggi ya. Kat situ dah ada sebenarnya dan saya tahu kebanyakan pelajar ni pun tak baca bukan surat kelulusan ni sebab tulisan pun banyak, kecil pula kan. Jadi harapnya nanti boleh baca apa yang tertulis di sini dan juga mengikutilah ya, ikut apa yang telah ditetapkan. Ni contoh surat kelulusan ke luar negara. Ini lebih kurang samalah dalam dan luar negara. Dan laporan aktiviti. Okey, saya sentuh sikit ni berkaitan dengan laporan aktiviti yang mana pihak siswa UKM pada masa tu ya, HEP lah, HEP UKM telah mendapat ataupun memohon kelulusan daripada Mesyuarat Pengurusan Universiti Bilangan 15 2018 yang mana pelajar yang tidak menghantar laporan aktiviti selepas dalam tempoh 30 hari selepas program tamat akan dikeluarkan ataupun penahanan keputusan peperiksaan dan ijazah bagi ahli majlis tertinggi program terbabit akan dikenakan ya. Ni akan dikenakan kepada KP sahaja ya, Ketua Pengarah Projek. Bukan semualah MT, cuma KP sahaja yang akan dikenakan tindakan. Itu notification akan keluarlah dekat dashboard KP bila tidak menghantar laporan. Biasanya email akan dikeluarkan ya, sehari selepas program tamat, email pemakluman. Kemudian 15 hari selepas program tamat, yang amaran lah, amaran pertama akan dikeluarkan, email amaran. 30 hari selepas program tamat, email amaran kedua akan dikeluarkan. Dan pada hari ke-37, email pemakluman keputusan peperiksaan dan ijazah akan ditahan. Okey, yang tu hari ke-37 kita ada bagi masa lagi 7 hari supaya pelajar mengisi ataupun menghantar laporan aktiviti. Jadi laporan aktiviti ni penting untuk memastikan program terbabit telah berjalan ya dengan lancar ataupun keberkesanan program lah untuk memastikan program berjalan ya. Dan sekiranya tak hantar laporan aktiviti, kita tak pasti sama ada program tu sebenarnya telah berlaku ataupun tidak ya. Jadi sebenarnya ianya masih belum tamat lagi bagi satu proses satu program yang telah mendapat kelulusan. Okey. Laporan ni dia tak ada banyak sangat nak isi sebenarnya. Dia dalam bentuk text box tu tak banyak. Cuma dalam muat naik ya.
muat naik tu ada pelbagai lah kat situ yang perlu dimuat naik. Yang paling utama adalah ada atur cara, ada poster, ya, dan juga analisis. Analisis ni dia berkait dengan borang penilaian aktiviti. Kalau tengok dekat muat turun, ada satu borang tu, borang penilaian aktiviti. Sekiranya pelajar menganjurkan aktiviti, urus dia perlu mengedarkan borang tersebut kepada semua peserta untuk dibuat penilaian. Hasil penilaian tu akan dibuat naik di dalam analisis, ya. Ada kita bagi contoh kat situ cara nak buat analisis dan juga formatnya lah. Dan seterusnya gambar aktiviti. Gambar ni kalau boleh bila program fizikal ni nanti sekurang-kurangnya ada minimum 5 keping, ya, 5 gambar, dan pastikan terang, jelas dan tidak kabur lah, ya. Kadang-kadang pelajar ni dia suka bagi gambar gelap, ya, gambar selfie, itu tak nak lah nanti. Kalau boleh gambar masa pelajar buat kerja. Dan juga kalau ada jemputan VIP, tunjukkan jemputan VIP tersebut, gambar peserta, tu tangkap jugalah gambar peserta yang hadir. Kalau sekiranya dalam permasalahan kata peserta tidak mendapat kehadiran yang dijangkakan, ya, bila ambil gambar memang sikit je, ada 2-3 orang je yang datang, itu adalah bukti, ya. Dan juga kalau ada poster, banting, banner, itu mesti ada gambar yang berlatar belakangkan poster, banting, banner lah, untuk menggambarkan ada logo lah, logo UKM sendiri, dan juga gambar semasa membuat kerja lah, ya, di belakang tabir ke, ataupun gambar setiap satu, kalau banyak slot, setiap satu slot tu, sesi tu ada gambar-gambar tersendiri yang diambil, ya. Okey, selain itu pengiktirafan ni, contoh kat sini surat, ya, surat penghargaan ataupun sijil penghargaan yang dikeluarkan. Contohnya pergi ke sekolah lah, buat program kat sekolah, pengetua mengeluarkan surat penghargaan kepada pelajar yang yang hadir ke ataupun menganjurkan program di sekolah berkenaan. Selain tu, kalau ada dimasukkan program tersebut di dalam YouTube ke, ya, boleh ambil link kat situ, embeddedkan link URL tu, masuk kat sini. Jadi saya kalau saya cek laporan ni, kalau ada link tu boleh klik lah kat situ, boleh tengok video-video lah kat situ, ya, kalau ada di-upload dalam YouTube. Okey, selain itu senarai kehadiran peserta. Yang ni saya nak sentuh juga, peserta ni dia ada peserta UKM, peserta luar dan juga inbound, peserta inbound. Peserta inbound ni biasanya adalah pelajar daripada universiti luar negara yang terlibat sama dalam program di UKM, ya, oleh pelajar UKM ni. Contoh macam di FCAT dia ada kelab IEEE kan, yang tu melibatkan pelajar-pelajar antarabangsa juga di sana, dan boleh dimasukkan nama-nama dan maklumat berkaitan dengan pelajar terbabit dalam senarai kehadiran ni lah, ya. Ini penting juga maklumat inbound ni untuk menyumbang kepada data juga lah, data contohnya audit penarafan setara, ya, untuk kita punya lah, untuk KPI universiti juga. Dan sekiranya ada, perlu dimasukkan maklumat pelajar terbabit. Okey, dan seterusnya borang ulasan penasihat ni. Saya tahu mesti ada yang pernah tengok kan, kat mana boleh capai borang ulasan penasihat ni. Ianya ada dilampirkan bersama-sama surat kelulusan program. Okey, nanti penasihat just tulis kat situ lah, ada chalk dengan ada tanda tangan, ya, penasihat di dalam borang tersebut. Dan seterusnya dokumen pembiayaan kewangan dan laporan kewangan. Ni dapat dana dari mana, perlu dimasukkan lah, ya, sekiranya ada. Okey, ini jelas, ya, berkaitan dengan laporan aktiviti. Seterusnya saya markkan status di timeline.
Kalau pelajar lihat, memang setiap satu tindakan akan direkodkan dalam iStar ni, dalam timeline, dari pelajar membuat permohonan baru sehinggalah laporan aktiviti diperakukan. Barulah satu proses ni tamat, ya. Okey. Ini ada borang dan format yang ada di dalam iStar. Borang yang paling banyak diguna pakai oleh pelajar ataupun dihantar oleh pelajar adalah borang permohonan pindaan pelaksanaan aktiviti. Sekarang ni memang banyak sangat pindaan yang dibuat oleh pelajar. Dan lulus je dia automatik terus hantar pindaan, ya. Biasa tarikh lah yang paling banyak, dan kalau ada rayuan keuangan pun dia ada dalam borang juga, ya. Okey, saya nak sentuh juga bagi borang permohonan memungut derma. Ini penting sekiranya program pelajar memerlukan dana daripada luar yang disumbang oleh mana-mana individu atau syarikat, ya, dari luar, kerana hanya Naib Chancellor sahaja yang akan memberi kebenaran bagi pelajar ataupun program membuat pungutan derma, ya. Kalau boleh di situ ada pelan strategi lah, pelan pengumpulan dana dilampirkan. Mungkin boleh buat pitching ke ataupun buat surat rasmi kepada syarikat-syarikat yang yang dikenal pasti untuk permohonan derma. Dia derma ni sama ada dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk sumbangan barangan, ya. Ini dikategorikan, ya, sebagai derma juga. Dan biasa bila derma ni kita akan relatekan dengan format surat pengecualian cukai yang akan dihantar kepada pihak bendahari. Pihak bendahari akan keluarkan satu surat sokongan, ya, pengecualian cukai untuk pelajar berikan kepada individu ataupun syarikat yang akan memberi sumbangan kepada program pelajar lah. Dan biasa cukai ni dia akan cek jugalah semak, ya, berkaitan dengan aktiviti ataupun cara program pelajar tu pengisian dia macam mana. Ada juga pernah dulu bendahari ditolak kalau sekiranya melibatkan ada nyanyian artis kan, yang tu ditolak. Pernah lah dulu, ya. Mungkin boleh tanya dengan pihak bendahari jugalah nanti jenis-jenis ataupun pengecualian cukai yang diterima, ya, yang akan disokong oleh pihak bendahari. Okey, dan selain itu borang yang saya nak sentuh adalah borang biodata penceramah. Ini penting, ya, bagi setiap penceramah yang akan dijemput masuk ke UKM. Setiap seorang tu mesti ada borang biodata penceramah yang secara individu, ya, dan perlu disokong atau disahkan, disemak dulu oleh penasihat, ya, sebelum dihantar kepada ataupun dihantar melalui iStar, ya. Dan selain itu yang saya nak sentuh juga format surat serahan laporan keuangan, yang ni apabila menerima dana daripada HEP dan juga KMUKM. Yang ni surat serahan laporan keuangan ni kena diserahkan, ya, bersama dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh resip-resip lah yang telah disahkan oleh penasihat. Dan bagi tuntutan keuangan ni, ianya akan diproses selepas penasihat mengesahkan laporan aktiviti di iStar. Selagi laporan tidak dihantar dan disahkan oleh penasihat, pihak HEP tidak akan memproses, ya, tuntutan bagi keuangan lah, ya. Jadi kena ambil maklumlah berkaitan dengan perkara tersebut. Dan kat sini kalau lihat di dalam menu bantuan pun ada yang tadi panduan mengisi iStar tu adalah video di YouTube lah yang tadi saya tunjuk tadi. Contoh kertas kerja pun ada, contoh kaedah analisis borang penilaian aktiviti pun ada, ya. Kat sini boleh lihatlah semua sekali apa dokumen yang boleh dijadikan rujukan,
ya. Dan borang-borang ni semua boleh digunakan pakai selepas mendapat kelulusan program, ya. Dan sekiranya nanti akan berlaku ataupun akan diadakan program secara fizikal, ianya akan melibatkan mungkin pihak VIP ke, ya, yang akan turun ke kampus. Ianya pelajar perlu melibatkan ataupun merujuk kepada Pusat Komunikasi Korporat atau PKK untuk urusan-urusan protokol dan juga surat menyurat kepada pihak-pihak terbabit. Ya. Dan selain itu, saya juga nak sentuh sekiranya bagi program yang fizikal ni, pelajar juga akan membuat tempahan kenderaan kan. Kat sini ada borang tempahan kenderaan, dan bagi program ataupun pelajar di bawah fakulti ni boleh hantar borang tersebut kepada staf yang menguruskan kenderaan di fakulti lah, ya. Dan tempahan kenderaan akan dibuat melalui sistem lah. Dan urusan seperti pinjaman dengan prasarana itu boleh dibuat selepas program diluluskan. Semuanya mesti ada surat kelulusan. Ini secara fizikal lah nanti. Dan selain itu borang permohonan hebahan. Yang ni hebahan poster ataupun banting, banner yang akan digantung atau ditampal di dalam atau sekitar UKM. Perlu mendapat kelulusan daripada pihak HEP. Pelajar perlu hantar hard copy, ya, poster yang akan digantung atau ditampal sekitar ni UKM ni kan, kampus, kepada HEP yang berkala lah, ada 3 salinan, ya, nanti. Dan selepas itu bila dah lulus baru cetak. Bila dah cetak tu kena hantar kepada Wisma Aman, bahagian keselamatan untuk dicop, ya. Bila dah dapat cop tu baru boleh tampal atau gantung dalam kawasan kampus. Kalau tak nanti pihak keselamatan dia akan turunkan balik banner ke, poster ke, ya, yang ada ditampal di sekitar UKM. Jadi kena ambil perhatiannya ni, ya. Sebab program akan dijalankan secara fizikal dan pendekatannya pun dah berbeza, ya. Berbanding dengan sekarang ni, macam sekarang masih dalam talian. Okey. Ni kesilapan lazim yang saya nak share juga dengan saudara-saudari. Biasa yang kesalahan ataupun kesilapan yang berlaku apabila pelajar membuat permohonan dalam Aistar, ianya berkaitan dengan atur cara tak lengkap. Buat 3 hari, program 3 hari tapi dalam atur cara cuma 1 hari saja. Tarikh program berbeza, dalam cadangan tarikh cadangan lain, dalam atur cara lain, dalam pengisian program pula lain. Berbeza-beza kat situ bila baca tarikhnya. Kadang-kadang dekat KPI impak tu pun ada juga tarikh program lain pula lagi, ya, sampai ada 2-3 tarikh yang lain. Okey, tiada borang biodata penceramah macam yang saya sentuh tadilah, ya, perlu ada. Kalau tak ada biasa saya akan notekan di situlah untuk hantar. Tiada maklumat penasihat dalam struktur organisasi. Maklumat penasihat yang didaftarkan dalam struktur organisasi ini amat penting, ya, kerana sekiranya tidak ada maklumat tersebut, bila pelajar hantar laporan aktiviti, tiada penasihat yang akan membuat pengesahan, ya, kerana ianya akan mencapai maklumat penasihat yang didaftarkan di dalam struktur organisasi untuk membuat pengesahan laporan aktiviti. Tiada maklumat ketua pengarah projek. Ini pun kadang-kadang pelajar dia tak isi, ya. Dia isi maklumat pelajar tu terutama program penyertaan. Dia isi sebagai peserta saja. Sebenarnya ketua pengarah projek atau ketua bagi kumpulan, ya, ketua kumpulan perlu ada nama, kerana surat kelulusan hanya akan dikeluarkan atas nama ketua pengarah KP sahaja, ya. Kalau tak nanti surat kelulusan tu bila print dia kosong.
Dia tiada tarikh, tak ada nombor kelulusan, tak ada, semua maklumat tak ada. Kalau tiada nama ketua pengarah projek KP. Okey. Maklumat AJK pun penting sebab kadang-kadang tu bila permohonan dihantar satu je nama KP je ada. Dan seharusnya diingatkan agar dimasukkan juga semua maklumat AJK yang terlibat. Ya, ni boleh didaftarkan sama ada semasa mengisi, membuat permohonan, selepas kelulusan boleh buat pindaan untuk kemaskini AJK, dan juga semasa mengisi laporan aktiviti. Maklumat AJK ni masih boleh dikemaskini. Yang tu yang final lah kiranya ya. Yang sekiranya ada ahli yang tidak tarik diri ke ataupun tidak menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan ke, ya, boleh withdraw nama mereka dalam laporan aktiviti. Kalau ada yang terlibat last minute ke apa kan, bolehlah tambah semasa mengemaskini laporan aktiviti. Okey, salah pilih kategori. Yang ni kalau salah je biasa saya tidak perakukan lah. Tak peraku maksudnya tamat terus permohonan tersebut, ya. Dan itu yang saya katakan tadi, pilih kategori yang betul dan tepat. Tiada maklumat perasmi. Dalam atur cara ada perasmi tapi dalam maklumat perasmi tiada. Jadi pelajar perlu buat pindaan lah kat sini. Perlu isi maklumat perasmi. So, kalau melibatkan menteri, pengurusan tertinggi universiti, perlu dijemput hadir yang sama, ya. Salah pilih negeri. Okey, salah pilih negeri ada juga, ya. Terjadi mungkin sebelum ni dia anak negeri, ya. Untuk semesta ni dia anak negeri, dia pegang jawatan dalam anak negeri, jadi dia dah selalu kan mengisi untuk negeri yang ni lah, contoh negeri Pahang ke Perlis ke kan, Selangor. Tapi bila memegang jawatan di fakulti pula sebagai PMF, kena pilih negeri. Kalau kat Bangi Selangor lah kan. Tapi kalau misalnya dalam talian boleh pilih negeri lain-lain, ataupun sekiranya banyak negeri ke, ya, kena pilih negeri yang utama lah, yang mungkin lama berada di situ. Kadang-kadang ada 2-3 negeri, ya, yang pelajar pergi. Dia kena pilih salah satu lah. Okey, nama program tidak sesuai. Nama program ni pun memainkan peranan yang penting biasanya untuk dicalonkan dalam anugerah tokoh siswa ATS oleh yang dianjurkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, ya, KPT. Biasa nama program ni memainkan peranan yang penting jugalah. Mungkin pengisian tu lebih kurang sama je, tapi nama tu nampak wow, ya. Kena pilihlah nama yang mungkin tak tercapai di akal ke kan, yang yang menarik perhatian untuk orang lihat atau menyertai satu-satu program. Jangan nama yang biasa-biasa je, ya. Okey, tiada anggaran pembiayaan. Biasanya semasa mengisi di bahagian belanjawan, anggaran pembiayaan seeloknya atau mesti sama ataupun selaras dengan anggaran perbelanjaan. Mesti sama, ya. Kena samalah. Kalau ada belanja mesti ada biaya, ya. Takkan tak ada pula kan dapat pendapatan dari mana untuk membuat perbelanjaan. Okey, surat pengesahan penerimaan lawatan tidak lengkap. Yang ni biasa untuk program ke luar negara. Kadang pelajar hantar juga surat pengesahan penerimaan lawatan tapi tiada tarikh dinyatakan kat situ, jadi ianya adalah tidak lengkap, ya. Okey, ni adalah kesilapan lazim yang selalu pelajar lakukanlah semasa membuat permohonan di Aistar. Mungkin ada lagi tapi tak sekerap yang ni lah, ya. Yang ni yang lebih kerap. Okey, saya sentuh sikit berkaitan dengan modul kecemerlangan. Modul ni sebenarnya input ataupun permohonan boleh dimasukkan oleh pelajar ataupun oleh PD HEPA, ya, atau ketua pentadbiran fakulti. Boleh ada dua cara lah kat sini. Kalau misalnya pertandingan ataupun anugerah
diberikan oleh fakulti mungkin lebih sesuai penolong dekan ataupun ketua pentadbiran fakulti sendiri yang memasukkan maklumat tersebut, ya. Tapi ada juga yang pelajar yang masukkan, contohnya anugerah dekan, ya. Mengikut semester tu pelajar boleh masukkan juga input dan semua sekali kecemerlangan, contohnya anugerah, pengiktirafan atau pencapaian yang dicapai oleh pelajar boleh didaftarkan. Dia bukan ada tempoh masa, dia cuma boleh bila-bila masa sepanjang pengajian di UKM. Kalau misalnya sekarang tahun 2 kan, tahun 1 dulu pernah ada menang lah ya pertandingan, jadi boleh isi lagi bagi kemenangan tersebut. Okey, ini contohlah dia punya skrin ya, kecemerlangan tak banyak sangat sebenarnya yang perlu pelajar isi. Ni kecemerlangan ni termasuk penerbitan atau penulisan. Kalau adanya menulis ya, menulis artikel jurnal ke boleh masuk. Dan pembuktian dia adalah penulisan tersebut lah, hasil penulisan tersebut dalam jurnal mana. Dan gambar-gambar ni salah satu bukti lah, bukti-bukti yang perlu dimasukkan oleh pelajar. Kalau ada juga yang tanya nak masuk gambar apa kan, jadi kalau ada surat yang menyatakan menang ya, anugerah ataupun CJ penghargaan pengiktirafan ke untuk kemenangan ataupun medal ke ya, dan juga gambar semasa menerima ya, menerima hadiah, tu boleh dimasukkan untuk pembuktian. Selain tu URL video mungkin ada disiarkan di mana-mana ya, di YouTube ke Facebook ke boleh masukkan URL video. Okay, ni contoh sajalah skrin penasihat untuk pengakuan. Skrin pelajar. Ni akan senarai lah sama macam skrin aktiviti tadi. Boleh lihat ya apa ni statusnya ya, ada timelinenya, sama je timeline dia, ringkas je. Okey, rasanya yang tadi okey kan, sebab saya nak sentuh sikit je lah ni berkaitan dengan modul pencalonan anugerah dan pingat, kerana baru-baru ni pun pihak akademik UKM ada mengeluarkan surat lah kepada semua fakulti untuk pelajar mengemas kini ya, mengemas ini maklumat kecemerlangan, modul kecemerlangan dalam Aistar ya, bagi pelajar terutamanya pelajar tahun akhir. Okey, bagi modul pencalonan anugerah dan pingat ni ianya akan diguna pakai pada tahun ini insya-Allah ya. Sekarang ni telah digunakan oleh semua fakulti untuk membuat ataupun screening awal lah ya, dapat senarai nama calon ya, dan untuk membuat pemilihan dan dihantar kepada pihak urusdia akademik UKM ya. Anugerah-anugerah yang ada pun adalah mengikut yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pihak akademik, dan saya kongsikan di sini kriteria yang ada juga ya bagi pencalonan tersebut. Dia ada skor lah kat situ ya. Kalau lihat tu kriteria yang akan ditarik daripada Aistar, kriteria A, pelibatan dalam persatuan atau kelab. Yang ni dari tahun 1 sampai tahun akhir ya, pelibatan dalam persatuan atau kelab atau badan uniform lah ya, yang telah didaftarkan dalam Aistar semuanya akan ditarik. Kriteria B adalah pelibatan dalam program pelajar. Ini macam program sekarang lah ni ya, ada buat KPO kan, kemudian didaftarkan dalam Aistar, maklumat tu akan ditarik. Dia akan lihat juga perbezaan dia mungkin di peringkat program tersebut, peringkat mana keterlibatan pelajar, mungkin sebagai ahli MT ke kan, penceramah, panel, pembentang kertas kerja, semuanya ditarik ya. Okey, dan kriteria C kecemerlangan pelajar, yang skrin yang tadilah yang saya share tadi, dan peringkat kecemerlangan
dan seterusnya mewakili. Kalau mewakili negara, dia punya skor tu lagi tinggi lah markah dia ya. Dan mungkin kalau universiti tinggi jugalah ya berbanding dengan yang lain-lain tu. Okey. Dan seterusnya kriteria D berkaitan dengan sasiah pelajar. Okey, ini skrin dia lah contohnya ya untuk anugerah. Ini adalah pemakluman yang dikeluarkan bersama surat akademik pihak akademik yang lalu untuk modul pencalonan anugerah dampingan. Capaian maklumat untuk pencalonan akan ditarik daripada sistem iStar, sistem maklumat pelajar, sistem pembangunan insaniah, yang ni sistem yang lama lah ya. SPI ni sebelum kita guna pakai sistem iStar, dan seterusnya ISPEL dan juga urus bakat. Ni sistem maklumat latihan lah kaki tangan. Boleh dimasukkan juga maklumat pelajar sebagai peserta. Semuanya maklumat ini akan ditarik ke dalam untuk dimasukkan dalam sistem anugerah dampingan untuk pencalonan ya. Okey. Rasanya itu saja untuk penerangan saya, dan mungkin saya boleh buka kepada soalan jawab ya. Kalau ada. Terima kasih Puan Wan Mazlina di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Dengan ini, marilah kita beralih kepada sesi soal jawab. Para peserta boleh ajukan pertanyaan di ruangan chat box dan saya akan membacakan atau para peserta boleh membuka mikrofon untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Saya Ashraf daripada Pematra. Saya nak tanya tentang aktiviti yang bertaraf. Kita nak buat contohlah aktiviti bertaraf peringkat kebangsaan dan nak menggunakan nama UKM. So apa proses dia? Sebab contoh kita nak melibatkan orang yang daripada luar UKM. So apa proses nak menggunakan nama UKM tu sendiri? Yang ni boleh tahu juga aktiviti ni di bawah fakulti ke atau individu yang nak mengajukan? Bawah Pematra. Bawah persatuan. Okey, proses dia sama je sebenarnya. Cuma isi dalam iStar kena ada, yang penting ada concern daripada pihak fakulti dululah. Ya, bawa perkara ni kepada pihak fakulti, bincang dahulu, kemudian bila dah dipersetujui di peringkat fakulti, boleh dimasukkan dalam, didaftarkan dalam iStar lah. Dan bila dapat surat kelulusan tu baru boleh hantar surat pemakluman atau penyertaan untuk mendapatkan peserta daripada pihak luar ya. Kalau ini lebih kepada penyertaan ya. Program betul, macam mana tu? Ni contoh untuk next nanti lah. Untuk next nanti contoh saya nak buat pidato kejuruteraan. So nak melibatkan pelajar-pelajar seluruh sekolah berasrama penuh yang ada dekat Malaysia. So macam itulah tu perancangan lah. Bagus ni. First time kan? Betul. Bawa FCAT buat pidato tu. Berbeza tu, satu pendekatan beza. Dia dekat FCAT ni kan, kalau boleh kita cerita lah kan, Pematra sendiri, ada tak program yang macam flagship program lah yang memang niche bagi Pematra sendiri? Ada identify tak yang mungkin yang dulu punya nak dikembangkan balik sekarang ke? Ke tak ada? Tak pernah tahu? Macam tak ada kot. Mungkin boleh start sekarang lah kot. Kan? Boleh kena pasti program untuk niche di bawah Pematra sendirilah. Macam yang saya kata tadi, yang mula-mula slide tadi kan, ada anugerah yang anugerah tadi kan, McJanet Prize tu lebih kepada kesukarelawanan, dan
tak semestinya semua fakulti ataupun persatuan pelajar terlibat dengan kesukarelawanan, tapi advantage bagi pematera sendiri, dia ada skill kan yang boleh disalurkan kepada komuniti, dan mungkin boleh ada satu program berbentuk kesukarelawanan pada masa yang akan datang. Ni kita nak kena target lah untuk anugerah tokoh siswa kan. Mungkin boleh dah ke mana tu dah kena ada target untuk satu-satu program ya. Dia punya pencapaian tu selain daripada pencapaian di peringkat fakulti sahaja. Macam yang tadi lebih kepada penyertaan kan, pidato semua yang tu untuk sekolah Ni lebih ke macam boleh buat benchmarking dengan KPZ. Ada kan beza kan? Bersama sekolah-sekolah asrama penuh semua tu. Lebih kurang macam tu lah dia punya program tu nanti. Dan HEP juga sebenarnya kita menawarkan juga menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam pertandingan. Sama ada peringkat kebangsaan atau luar negara. Sekiranya ada, boleh membuat permohonan lah dan kita boleh berikan jugalah dana kepada pelajar yang menyertai. Sebab FCAP ni memang banyak. Saya tahu banyak yang menyertai pertandingan. Jadi kalau ada, boleh ambil peluang ni lah. Ya, untuk next nanti menyertai, boleh masuk dalam iStar, nanti boleh buat permohonan untuk dana sekali. Okay. Tapi yang tu tadi okey ya. Boleh tahu proses sama je. Apa program pun sama. Kalau contohnya lah, kalau kita masukkan, contoh saya nak buat program yang saya cakap tadi tu, tapi kita masukkan elemen kesukarelawanan juga. Contohnya kita cari sukarelawan daripada pelajar untuk jadi sukarelawan dalam program yang pidato tu. Macam mana boleh ke macam tu? Itu kesukarelawanan tu dia jadi apa ni, urus dia dah tu. Okay, faham? Urus dia. Urus dia pun peringkat pelajar bawah ni lah kan, FCAP je kan. Betul-betul. Okay, ada lagi? Puan, ada orang tanya Mm-mm. berkenaan subjek kemahiran insania, macam mana cara nak dapat and cara nak claim dalam iStar? Okey. Sebenarnya untuk KI ni semasa membuat permohonan dalam kertas kerja tu ada satu tu pelajar perlu pilih berkredit ya. Berkredit atau tidak berkredit. Dia ada tulis situ LMCK 2922. Sekiranya klik kredit, berkredit, dia akan ada satu skrin yang pelajar perlu isi semasa membuat permohonan tu, yang mana perlu isikan strategi mencapai hasil pembelajaran dengan jam kredit. Untuk khususnya biasanya dia 2 jam kredit ya. 2 jam kredit, dan apabila pelajar submit laporan aktiviti, ni program dah lepas dah tamat ya, laporan aktiviti diperakukan, kemudian ianya akan pergi ke skrin KI. Dia akan ada satu yang macam saya tunjuk tadi, ada satu skrin KI ya, bagi pelajar, dan dalam tu ada timeline yang barulah untuk penasihat membuat penilaian. Penasihat akan buat penilaian dalam iStar ya, dalam skrin KI tersebut, dan jana grade pun akan dibuat oleh pelajar apabila berpuas hati bagi semester tersebut. Dia akan klik sendiri. Jadi untuk claim apa ni KI ni sebenarnya apa-apa program pun boleh. Kalau ikutkan semua program, macam kalau yang tadi nak buat pidato kan, nak tawarkan kursus KI pun boleh. Tu tak ada masalah. Cuma dia punya syarat oleh Pusat Citra, satu pensyarah, penilai bersamaan dengan 50 orang pelajar. Jadi kena tengoklah nanti ya, berapa orang pelajar yang terbabit. Mungkin peserta pun peserta sekolah kan, bukan universiti. Okey, yang lain lah, kalau peserta-peserta pun layak untuk dapat KI, bolehlah
Sebab dia 1 jam kredit 40 1 kredit 40 jam. Jadi kalau 2 kredit 80 jam ya. Kalau capai boleh ni lah dapat ataupun boleh claim KI di iStar nanti. Ni pelajar sendirilah initiate sendiri untuk program di bawah program masing-masing. Nak KI ataupun tak boleh tawarkan kepada kawan-kawan yang lain. Seterusnya, Puan ada peserta tanya. Dia kata ada laporan aktiviti yang masih belum diperakui sampai sekarang. Laporan tu hanya disahkan sahaja. Boleh saya tahu sebab laporan tersebut tidak diperakui dan apa tindakan yang sepatutnya saya buat? Okey, sekarang ni saya akui laporan aktiviti dekat saya memang banyak. Kalau tengok tadi pun dalam senarai pun banyak kan program yang telah mendapat kelulusan. Dan ianya adalah berdouble lah kat sini. Dan dekat saya memang ada lebih kurang 1,000 laporan aktiviti yang perlu diperakukan. Dan sekiranya macam pelajar perlu, sekarang ni kami lebih kepada dahulukan yang nak KI dahulu. So nak kejar bagi akhir semester kan, tapi ni dah lah. Dan sekiranya memerlukan segera, tak apa nanti maklumkan saja nama program tersebut untuk saya perakukan dahulu. Tapi memang banyak sekarang laporan. Okay. Soalan seterusnya, apakah prosedur bagi tempahan, pengangkutan dan pinjaman peralatan selepas isi di iStar? Okey, macam tadi saya ada sentuh yang ni ya. Tempahan pengangkutan dan pinjaman peralatan selepas dah lulus dapat surat kelulusan tu boleh minta staff di, kalau sana di FCAP lah, dia ada seorang staff yang akan jaga ataupun yang akan isi untuk tempahan kenderaan. Cakap HCP ada seorang staff, sekiranya memerlukan nanti staff tersebut yang akan membuat tempahan di dalam sistem. Dia ada sistem khas lah masing-masing, tapi yang penting ada surat kelulusan dahulu. Yang peralatan pun sama, ada sistem dia. Soalan seterusnya, adakah peluang bagi kelab-kelab di bawah naungan Pematra untuk diiktiraf secara official oleh HGP di mana semua jawatan, exco dan NT kelab-kelab naungan untuk merit jawatan diambil kira di iStar? Okey, yang persoalan ni memang rasanya dari dulu lagi ada yang bertanya kan untuk aktifkan balik. Ni di bawah unit lain untuk pendaftaran persatuan ni ya. Dan mungkin boleh diajukan nantilah kepada ni kalau kena Abang Ikuan ya. Unit pembangunan sasiah pelajar yang uruskan bagi pendaftaran persatuan, dan mungkin boleh diajukan kemudian lah. Ada slot ke dengan Abang Ikuan? Ada kan? Nanti Ada sebab ada kan? Nanti boleh ajukan dalam tu lah bersama beliau untuk pendaftaran atau mengaktifkan semula kelab-kelab di bawah fakulti. Sebab bukan fakulti FCAP saja yang banyak, semua fakulti ada kelab-kelab sendiri ya di bawah fakulti. Nanti boleh aju semula lah. Mungkin ada perbincangan lanjut nanti. Okey, soalan akhir Puan. Saya nak tanya juga, kalau ingin membuat mobiliti kelab ke luar negara, memang perlu 3 bulan sebelum dan semua tiket dan pasport kena sediakan 3 bulan sebelum juga ke? Okey. Keluar negara, kalau misalnya dianjurkan oleh pelajar ya, anjuran pelajar mungkin Pematra pada sesi akan datang ni contohlah ya, nak buat program keluar negara, digalakkan memang mengikut yang kita tetapkanlah 90 hari dah ada perancangan.
Tetapi saya tahu program keluar negara ni terutama program penyertaan, program yang penawaran oleh universiti lain untuk transfer kredit ke kan, ianya memang mendapat surat jemputan atau pengesahan tu lambat daripada pihak universiti sana. Ya, kami tetap proses bagi yang kurang 90 hari, tapi dia ada pelajar perlu hantar kepada TNC lah, TNC HEPA untuk membuat permohonan kebenaran, membuat permohonan di AISTA bagi program keluar negara kurang 90 hari. Untuk direkodkan lah yang ni program ni lambat ataupun lewat ya 90 hari. Jadi tak ada masalah kat sini, cuma kalau boleh janganlah kurang dari sebulan tu. Susah sangat sebab pihak KDN dah pernah tolak ya bagi program pelajar yang kurang sebulan. Dia punya syarat 2 bulan sebenarnya pihak KDN untuk berikan kelulusan. Jadi bila KDN tak lulus, NC pun tidak akan lulus. Jadi implikasi kepada pelajar sendiri bila mendapat duit ataupun dana daripada fakulti ataupun UKM Global memang tak boleh buat tuntutan nanti. Itu yang dirisaukan. 90 hari kami minta untuk pelajar mengisi bagi program keluar negara. Sebab kelulusan di akhirnya pihak HCP memang proses. Cuma itulah macam yang saya kata tadi. Kalau KDN, KLN tak beri kelulusan, nanti ADN, VC pun tak bagi kelulusan juga. Ya. Okay, ada lagi soalan? Sebelum akhir slot, para peserta ada soalan lagi ke? Ni berapa kelab ya kalau boleh tahu? Ada kelab lain kan? Ada 5. Termasuk Pematra ada 6. Oh, 6. Ni kelab di bawah jabatan ya? Ya betul. Semua aktif kan? Semua aktif. Aktif. Semua hantar AGM kepada fakulti ya? Untuk aktif kan? So, sekarang kelab sebab tak aktif dalam AISTA, dia tak hantar AGM kepada HCP ya? Jadi hantar AGM kepada pihak fakulti saja. Betul? Ada apa-apa masalah lagi tak biasanya bila membuat permohonan di AISTA setakat ni? Rasanya tak ada apa Puan. Okey. Okey je. Cuma Ya. dana tu je tak okey. Macam tu. Dan dari mana tu HCP? Ya. Sikit Tak potong, apa, sikit try lah. potong. Try lah. Untuk next nanti. Kadang-kadang tu pelajar bila buat permohonan tu diisi kosong, kita pun bagi kosong juga lah kat sini. Kurang-kurang letaklah figure juga ya. Kami tak boleh bagi kalau pelajar letak kosong. Padahal bila baca program tu berimpak tinggi. Jadi tak apalah, try lah minta. Terutama yang penyertaan ya. Pertandingan luar lah. Kalau kelab robot tu bawah sini ke? Pematra ke FTSM? Robocon ke? Robocon. Bawa FCAP. FCAP ya? Yang tu dulu aktif, sekarang ni tak ya? Aktif setakat sesi lepas diorang ada pergi pertandingan juga dan sesi ni ada lagi. Ada lagi? Okay. Ada dapatkan dana kan dari HCP? Ke tak minta? Kaya?
Saya rasa ada minta rasanya. Ya, ada. Hmm. Itulah bila pelajar tak minta kita tak boleh nak bagi. Fakulti ada bagi kan duit. Fakulti banyak duit lah. Tak apalah, start yang sesi nanti dah kena plan untuk pemasaran lah, pergi keluar. Approach mana-mana company ya, buat pitching. Boleh lah cuba kan. Kalau bawah fakulti sendiri pun mesti ada company-company yang biasa dengan fakulti kan. Mungkin ada dengan MOU ke ya. Jadi boleh lihat kat situ lah, senarai mesti dah ada dah. Kena bincang lah dengan penasihat tu sekali nanti. Boleh Puan. Baiklah, perkongsian yang disampaikan Puan Wan Mazlina tentang pengurusan iStaff, pendedahan 6 kriteria utama saya rasa sangat bermanfaat dan membantu kita merancang dan mengadakan program-program yang berimpak tinggi untuk semester akan datang. Dengan berbesar hati, kami merangkaikan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Puan Wan Mazlina binti Wan Mashhur atas kesediaan beliau untuk menerangkan berkenaan pengurusan iStaff. Sebelum berakhirnya slot pertama kita pada pagi ini, saya menjemput semua peserta bersama panel jemputan kita yang berusaha Puan Wan Mazlina binti Wan Mashhur untuk membuka kamera bagi tujuan sesi fotografi beramai-ramai. Semua buka cam. Baik. Kau ambil Zahiri Betul. Saya. Okay. Kat kamera guys. Puan ada dekat pejabat Puan? Kat pejabat. Apa nak datang? Boleh tak nanti-nantilah kot. Ya. Oh, dah ada kat sini ya? Belum. Kita orang masuk 16 hari bulan. Oh, 16. Okay, tak apa. Boleh datang je ya. Nanti jumpa. Baik. Ash nak datang tu. Tahu kan HEP kat mana? Tahu. Ya. Memang balik kampus kan? Betul. Dah Semua ada. untuk FCAP semua fizikal untuk sesi depan. Oh, okey. Yang sesi ni ada yang tak pernah balik ke? Tak pernah masuk UKM ada? Rasanya semua dah pernah. Ya, semua dah. So banyak lab ni. Betul. Okey. Semua dah buka kamera ke? Okay. Alright, so kita mulalah. 1, 2, 3, senyum. Okay, sekejap Lagi sekali. 1, 2, 3, senyum. Okay. Sekejap Bob. Aduh, cam rosak pula. Okay, sekali buat. Sekali. Patut tak ada. Tu. Okay. 1, 2, 3, senyum. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih Terima Puan. kasih, Puan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Wan Mazlina kerana sudi meluangkan masa menjadi penceramah kita pada pagi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Kita akan berehat selama 20 minit sebelum ke aktiviti seterusnya. Diminta agar semua peserta kekal di dalam platform ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Jumpa lagi nanti. Terima kasih Puan. Jumpa nanti, InsyaAllah. Puan.